السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan sambung dalam perbahasan seterusnya, dan on the way nak khatam dah. Lagi 3 majlis lagi lah sampai esok petang khatam. Dan lagi satu, bateri kita ni kong ni. Kalau terpadam tu maknanya tamat riwayat. Tu kena rekod kat WhatsApp lah. Tak boleh lah. Rosak dah phone ni pun. Dah bateri kong lah. Mesti KP lah, banyak benda rosak. Benda rosak. Aduh. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Muhammad bin Daud bin Ajurrum As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala anhu ardah, dia kata babul hali al-halu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Nahwu jaa Zaidun rakiban wa rakibtul farasa musrajan wa laqitu abdallahi rakiban wa ma ashbaha dhalika. Wa la yakunu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalami wa la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Itu bab hal sahaja. Babul hali ay babun, hadha babun fi bayanil hali, merupakan satu bab pada menyatakan hal. Idhafat zarfiyah lah. Al-halu bermula hal itu huwa dhamiru faslin atau mubtada tsanin, al-ismu khabar isim, al-mansubu sifat isim yang mansub yang dinasakkan, al-mufassiru yang diterjemah, yang dijelaskan, yang ditafsirkan, lima bagi barang. Mausuliyah. Bila mausuliyah mesti ada silah dan aidnya. Selepasnya adalah fi'il, maka fi'il itu silahnya. Kemudian nak cari dhamir yang menjadi aid dia. Tidak dapat tidak, mestilah dhamir mustatir pada imbahama itu. Bagi barang yang kesamaran ia barang daripada hayat, daripada segala kelakuan. Ia beza dengan tamyiz lagi. Tamyiz itu dari sudut zawat, dari sudut zat. Ni dari sudut hayat, dari sudut keadaan, kelakuan. Kelakuan yang berbeza-beza. Jadi hal ni di'irabkan sebagai mansub. Lagi pula dia itu mentafsirkan isim yang sebelumnya, ataupun dia panggil sahib halnya. Bukan nak tafsir apa pun, nak tafsir dari sudut keadaannya. Hal dia lagu mana?
Duduk terajang ke, duduk berdiri ke, duduk duduk ke, lagu mana. Tu. Contoh, yaqra'u Zaidun jalisan. Tu. Jalisan tu hal lah. Membaca ia oleh Zaid, hal keadaan dia duduk. Jalisan ay hala kaunihi jalisan. Tu kalau nak tafsirkan hal tu, cara takdir lagu itulah. Hala kaunihi jalisan. Nahwu contohnya, nahwu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu dhalika. Bermula demikian itu, demikian hal. Contohnya, ja'a Zaidun rakiban. Telah datang ia oleh Zaid, hala kaunihi rakiban, hal keadaan dia itu berkenderaan. Wa rakibtu, waw ataf jumlah pada ja'a, ay nahwu rakibtul farasa musrajan. Telah menaiki ia oleh aku akan kuda itu musrajan, ay hala kaunihi musrajan, dalam keadaan di pelananya. Di pelana tempat duduk kuda tu lah. Walaqitu Abdallahi rakiban, dan telah jumpa ia oleh Abdullah, oleh aku akan Abdullah, hala kaunihi rakiban, hal keadaan aku menunggang. Tu rakiban. Wa ma asbaha dhalika, dan barang yang menyerupai ia barang, asbaha silah, huwa pada asbaha tu dhamir mustatir, huwa pada asbaha adalah a'id bagi ma, zalika maf'ulun bih bagi asbaha. Akan demikian itu, demikian zalikal madhkur minat taqrirat, daripada yang tersebut yang telah diuraikan. Wala yakunu illa nakiratan, dan tidak adalah ia mana? Ada tak dhamir baris? Tak ada. Ada tak dhamir isim fa'il, isim fa'il, isim zuhir? Tak ada. Dhamir mustatir lah isim yakununya. Dhamir mustatir huwa isim dia. Huwa kembali kepada hal. Wala yakunul halu illa nakiratan. Nakiratan khabar yakun. Tidak adalah ia hal itu, melainkan hal itu dalam keadaan nakirah sahaja. Nakirah sahaja hal dia tidak ada. Sekali lah. Hal sahaja ni kaedah penting. Tu. Dalam keadaan nakirah sahaja. Hal. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidak adalah ia hal itu melainkan selepas sempurna kalam. Sempurna kalam maksudnya, kalau kalam tu ada fi'il yang muta'addi, dia ada fi'il fa'il maf'ulun bih yang cukup. Kalau fi'il lazim, dia ada fi'il fa'il yang cukup. Lepas tu baru nak kata ada hal dan sebagainya, boleh. Selagi tak lengkap, selagi tu tak boleh lah. Sebab apa? Sebab kalau tak lengkap, dia akan i'rab sebagai benda lain. Patutnya kita nak buhal, tapi dia nak i'rab benda lain. Sebab apa? Sebab ayat tu tak lengkap. Kalau dia tu fi'il muta'addi, mungkin yang hal yang kita nak buat tu jadi maf'ulun bih. Tu dia tidak boleh i'rab sebagai hal lagi, sebab tidak lengkap lagi dia punya kalam. Tu. Wala yakunu sahibuha sahibul hal. Wala yakunu sahibuha sahibul hal. Tidak adalah ia oleh sahibnya, sahib hal itu, illa ma'rifatan, kecuali ma'rifah. Ma'rifatan tu adalah khabar yakunu lah. Ia tidak di'arabkan sebagai mustafna sebab tidak lengkap lagi jumlah masih naqis. Yakunu berhajat kepada isim yakunu dan berhajat kepada khabar yakun. Tu. Habis. Cuma sikit lah. Tadi kita rujuk hal. Kita rujuk tadi kan. Sebab hal ni mungkin dia itu adalah mu'annath sima'i. Sebab tu dia kata wala yakunu sahibuha. Tu merujuk hal. Maka kita kena takdir sat lagi tu, yang tadi tu, wala yakunu illa nakiratan, ay wala yakunu alismul mansubu illa nakiratan. Gitu. Kita rujuk dhamir kepada alismu lah. Sebab kita tengok musannif buh dia sebagai mu'annath. Maknanya tadi wala yakunu, ay wala yakunu alismul mansubu. Sah, tak ada masalah. Tu mungkin hal itu adalah mu'annath sima'i. Kena cek lain pula lah. Tu. Kalau kita tak tahu, tak tengok betul, kita kata muzakkar ya. Tu. Habis. Itu hal lah. Hal ni mudah ya. Hal dengan tamyiz ni senang. Tu senang ni. Ini bab senang lepas ni. Tak ada apa dah. Panggil bab zinah ni senang. Yang pejam celek mata. Pejam mata boleh jawab. Tu. Habis tu hal. Kemudian kita akan bagi pula kaedah hal. Kaedah hal ada 7. Ada 8.
Kaedah hal ada 8. Okey, yang pertama. Apa itu hal? Hal ialah kalimah yang menerangkan kelakuan sahib hal dia. Sahib hal ataupun kita nak kata isim yang sebelumnya pun boleh. Apa dia? Hal ialah kalimah yang menerangkan kelakuan. Hay'ah. Okey, jadi hal ialah kalimah ataupun kalimah lah yang menerangkan kelakuan isim yang sebelumnya sebelum hal atau dipanggil sahibul hal pun boleh, tak ada masalah. Misalnya tadi jaa Zaidun, dia bagi contoh apa? Dia bagi contoh jaa Zaidun rakiban. Rakiban itu adalah kalimah yang menerangkan kelakuan isim sebelumnya. Siapa sebelumnya? Zaidun. Zaidun dia menerangkan kalimah Zaidun bagaimana kelakuannya, keadaannya. Maka itu dia panggil hal. Habis, itu yang pertama. Yang kedua, bentuk hal macam sebiji bentuk khabar. Dulu khabar ada apa? Khabar mufrad, khabar ghair mufrad. Sama lah dengan hal. Okey, sama dengan boleh berbentuk isim, bentuk mufrad, bentuk mufrad. Khabar mufrad lah macam khabar dulu, khabar mufrad dengan ghair mufrad. Hal pun sama. Bentuk halnya boleh mufrad. Rakiban tu mufrad, boleh berjumlah ismiyah, boleh berjumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah selalunya dia bubuh wawul hal, ada waw. Ada wawul hal. Contoh apa? Jaa Zaidun wa huwa rakibun. Kalau mufrad tadi macam contoh dalam matan tu, Jaa Zaidun rakiban. Okey, settle. Kalau jumlah ismiyah kita buat terbalik sikit. Jadikan dia jumlah ismiyah. Jaa Zaidun wa huwa rakibun. Huwa tu mubtada, rakibun khabar. Jumlah itu menjadi jumlah hal kepada Zaidun. Waw tu wawul hal, bukan waw atah tu. Tu jaa Zaidun wa huwa rakibun. Huwa rakibun, huwa mubtada, rakibun khabar. Jumlah ismiyah menjadi hal kepada Zaidun. Betul. Tu yang kedua. Tu jumlah ismiyah. Yang ketiga, jumlah fi'liyah pun boleh juga. Jaa Zaidun yarkabu. Tu. Telah datang ia oleh Zaid. Yarkabu ay hala kaunihi yarkabu, hal keadaannya Zaid itu menunggang ia. Tu dalam bentuk fi'il. Kalau dalam bentuk jar majrur pun boleh juga. Jaa Zaidun fi rukubin. Kita buat ayat sama, rakib semua. Senang. Kita dapat cam. Tapi nak baca kitab lain, kita boleh cam dah. Kalau dalam bentuk jar majrur macam mana? Jaa Zaidun fi rukubin. Telah datang ia oleh Zaid, hal keadaan dia dalam kenderaan. Tu. Fi rukubin ay hala kaunihi fi rukubin. Fi rukubin jadi hal lah. Tu kita kena takdir macam tu. Kalau hal ni kita kena takdir hala kaunihi. Hala kaunihi rakiban, hala kaunihi apa lagi? Ikutlah. Jalisan, hala kaunihi qaiman. Tu asal dia punya tafsiran dia. Tu dalam bentuk jar majrur. Dalam bentuk zaraf, buat zaraf pula, ambil zaraf pula. Haraf zaraf. Mana? Haraf zaraf pula. Zaraf lah. Haraf. Zaraf lah. Apa dia? Jaa Zaidun baina rukkabin. Tengok. Jaa Zaidun baina rukkabin. Telah datang ia oleh Zaid, hala kaunihi baina rukkabin. Hal keadaannya antara celah-celah kenderaan. Celah-celah kenderaan. Dia datang, hal keadaan, dia datang tu dalam keadaan celah-celah kenderaan. Dia masuk ke celah-celah kenderaan. Antara kenderaan. Jaa Zaidun baina rukkabin. Ay hala kaunihi baina rukkabin. Habis. Tu zaraf. Jadi boleh lakalah. Isim, mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dharaf madhruf dan isim jar majrur ataupun kita ringkaskan. Boleh sama ada hal ini adalah hal jadi mufrad ataupun ghairu mufrad dalam bab macam mubtada dan macam khabar kana dan macam khabar inna. Dia berulang saja. Kiyah gila. Tak payah tulis pun tak apa. Kita kata ini sama macam bab khabar. Sudah. Tu. Nak tulis banyak tapi tu tak sempat. Okey, tu yang kedua. Kaedah yang ketiga, syarat hal mufrad. Okey. Yang ketiga, syarat hal mufrad. Okey, tadi kita kata syarat hal apa hal ni boleh berbentuk mufrad dan berbentuk ghair mufrad. Ni syarat hal kalau dia mufrad ada dua. Syarat hal kalau dia mufrad ada dua. Satu, mestilah berupa isim nakirah. Mesti berupa
isim nakirah. Kalau dia mari bentuk isim makrifah boleh tak? Boleh, tapi kita kena takwil. Tapi kita kena takwil menjadikan dia isim nakirah juga. Contoh, la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdah. Wahdah. Wahdah tu hal tu. Hala kaunillah, ay hala kaunihi, ay hala kaunillah wahdah. Apa wahdah? Ay munfaridan. Kita takwil jadi isim fa'il. Jadi isim wasah. Isim fa'il munfaridan. So dia. Tu. Wahdah tu. Tu. Tapi biasanya nakirah lah kalau. Kalau kita nampak dia itu adalah makrifah, kita kena takwil jadi nakirah. Al-awwal fal-awwal dalam bab sah kan. Al-awwal fal-awwal ay murattibina dalam keadaan hal kaunihi murattibina, susun. Murattibina, susun ataupun murattabina, disusun ikut saf. Al-awwal fal-awwal itu hal tu. Tu. Tapi al-awwal lagu mana hal dia makrifah, kena takwil menjadi dia mufrad. Mana murattibina atau murattabina dalam keadaan dia susun. Tu yang pertama, mesti berupa isim nakirah, dan kalau dia makrifah mesti takwil menjadi isim nakirah. Yang kedua, dia mesti bersirah. Kalau jumlah isim jumlah syarat hal mufrad ni, dia mesti bersirah dengan isim wasaf. Rujuk balik bab sifat isim wasaf datang apa? Isim wasaf dari sudut dia itu isim nisbah, isim fa'il, isim maf'ul, isim apa lagi? Isim tafdhil, dan sirah mubalaghah, sifat musyabbahah dan sebagainya. Dia mesti bersirah dengan sirah isim wasaf. Dah kalau dia mari dia itu hal tapi dia tidak bersirah dengan sirah isim wasaf, lagu mana? Maka kita kena takwil jadikan dia isim wasaf. Kita tahu dah ni hal ni, tapi kita kena takwil menjadi isim wasaf juga. Sebab hal mesti isim wasaf, tidak boleh menjadi benda lain. Tu. Contoh dia buat mari dalam bab masdar contohnya. Dia mari dalam bab masdar. Tu. Contoh dia bagi masdar dia. Ja'a Zaidun sururan. Telah datang ia oleh Zaid sururan, seronok. Seronok tu kita nampak hal tu. Sururan, tapi itu adalah masdar. Tak boleh. Maka kita kena takdir jadi ke isim wasah. Ja'a Zaidun masruran. Masruran jadi isim wasah, isim maf'ul dah. Maka boleh tu surur. Surur tu masdar. Masdar tak boleh sebab masdar dia bukan isim wasah. Tu dia mesti isim wasaf hal tu. Kalau hal tu hal mufrad. Habis. Macam-macam lah. Kita takdir lah. Kita ambil hak sifat dulu tu. Apa dia isim wasah? Dobit. Ini sama seperti isim wasah. Sama dalam bab sifat. Iaitu isim wasah. Sifat pun kena isim wasah. Hal pun kena isim wasah juga. Tu buatlah sendiri. Ja'a Zaidun rakiban. Rakiban isim wasah, isim fa'il. Ja'a Zaidun masruran. Isim maf'ul. Contoh dia. Ja'a Zaidun asra'a. Ja'a Zaidun asra'a. Telah datang ia oleh Zaid hala kaunihi asra'a. Telah datang dengan cepat. Keadaan cepat. Asra'a. Isim tafdhil. Tu. Kalau isim nisbah. Ja'a Zaidun syafi'iyan. Masya Allah. Telah datang ia oleh Zaid hal keadaan dia itu madhab syafi'i. Tu. Tu. Mah kat tu. Isim nisbah tu. Syafi'iyan isim nisbah. Tu. Ja'a Zaidun syafi'iyan wa raja'a hanafiyan. Haram tu. Tu. Telah datang ia oleh Zaid hal keadaan dia berbahasa Syafi'i. Kemudian dia pulang ia Zaid dalam keadaan mazhab Nafi. Tu dia. Hanafiyan itu hal, Syafi'iyan itu hal. Sebab apa? Sebab dia isim wasah kategori isim nisbah. Tu. Kiahlah ke lain. Habis. Senang senang. Tapi kalau kita tengok hal tu tidak berisim wasah, maka kita kena takdirkan jadikan dia isim wasah. Tu. Habis. Tu kaedah ketiga kalau dia syarat dia. Itu kaedah ketiga bagi syarat kalau hal itu mufrad. Yang keempat, syarat hal jumlah. Syarat hal jumlah. Apa dia? Mesti ada rabitah, irtibat. Rabitah sama ada wawul hal. Rabitah dia dengan sahib hal tu mesti dia ada rabitah sama ada dengan wawul hal ataupun dengan dhamir yang merujuk kepada sahibul hal. Dua tu ya. Sama ada menggunakan wawul hal ataupun ada dhamir yang merujuk kepada sahibul hal. Contoh kalau wawul hal, macam tadilah. Ja'a Zaidun wa huwa rakibun. Waw tu wawul hal. Tu. Okey. Kalau dhamir pula lagu mana? Kalau dhamir
Dhamir kalau selalunya dhamir adalah jumlah fi'liyah lah. Ijtahada Zaidun. Telah beristihad, telah bersungguh ia oleh Zaid. Ijtahada Zaidun. Yad'u lahu abuhu. Ai hala kaunihi yad'u lahu abuhu. Telah berdoa dalam keadaan berdoa ia padanya Nyo Zaid oleh bapaknya Nyo Zaid. Ijtahada Zaidun. Telah bersungguh-sungguh ia oleh Zaid. Yad'u lahu abu. Banyak tu rujuk dhamir tu. Hu semua rujuk pada Zaidun. Maka kita tahu boleh menjadi hal. Tak ada masalah. Tu. Tapi kalau syarat, kalau jumlah dia jar majrur, zarah mazruh, tu tak payah. Ada wawul hal dengan rujuk dhamir. Nak rujuk dhamir lagu mana? Kita rujuk dhamir yang mahdhuf lah. Hala kaunihi. Hi mana? Hi. Tu. Hi Zaid. Tu. Ja'a Zaidun baina rukabin. Ai hala kaunihi hala kauni Zaidin baina rukabin. Cukup dah rujuk dhamir tu. Kita kena takdir sendirilah. Hala kaunihi tu. Okey? Habis. Jadi syarat jumlah mufrad, jumlah syarat hal jumlah ada dua, satu kena ada wawul hal dan satu kena ada dhamir yang merujuk kepada sahibul hal. Habis. Tu yang keempat. Senang tu. Yang kelima sahibul hal. Apa dia sahibul hal? Sahibul hal ialah empunya hal. Habis. Tu ya. Kaedah kelima, apa dia? Sahibul hal ialah pemilik hal itu. Sama ada hal itu, pemilik hal itu fa'il atau pemilik hal itu maf'ul. Ikutlah. Pemilik hal tu khabar dan sebagainya. Tu. Okey. Tu yang kelima. Yang keenam, syarat sahibil hal. Syarat sahib hal tu lagu mana? Tu. Syarat sahibil hal. Mestilah isim ma'rifah. Sahib hal dia mesti isim ma'rifah. Ataupun nakirah, isim nakirah yang dikhususkan. Bukan umum. Sahibul hal mesti isim ma'rifah ataupun isim nakirah yang dikhususkan. Bukan secara umum. Mana contohnya? Misal bagi sahibul hal ma'rifah macam matan. Ja'a Zaidun rakiban. Zaidun isim alam dan dia isim ma'rifah. Tak ada masalah dah. Tu. Contoh misal sahibul hal nakirah yang khusus. Nakirah yang dikhususkan dengan na'at. Contohnya kita ambil. Nakirah yang dikhususkan dengan na'at. Contoh apa dia? Qama talibun mujtahidun yad'u. Qama talibun mujtahidun yad'u. Telah berdiri ia oleh seorang pelajar yang mujtahid. Khusus tu. Talibun tu nakirah dah. Kemudian dikhususkan dengan na'at. Talib mana? Bukan talib semua. Talib yang mujtahidun, yang bersungguh. Yad'u ay hala kaunihi yad'u. Yad'u tu hal. Tu. Qama talibun mujtahidun yad'u. Telah berdiri ia oleh seorang pelajar yang mujtahid, yang bersungguh. Yad'u ay hala kauni Zaidin. Hala kauni talibin yad'u. Berdoa ia. Berdiri dalam keadaan berdoa. Tu. Asalnya nakirah tapi telah dikhususkan dengan na'at, maka dia itu menjadi juga boleh menjadi hal. Boleh ada hal. Tak ada masalah. Misal lagi, sahibul hal nakirah yang khusus tapi khusus dengan mudhafu ilaih. Asalnya nakirah tapi diidhafatkan menjadikan dia tu khusus dah. Contoh, raja'a talibu ilmin. Asalnya talibun. Kemudian diidhafahkan dengan benda lain, dikhususkan, dimakrifahkan dengan benda lain, maka talibun di situ bukan talibun biasa tapi talibu ilmin, penuntut ilmu. Tu. Raja'a talibu ilmin masruran, dalam keadaan dia seronok. Boleh, tak ada masalah. Sebab asalnya talibun nakirah tapi telah diidhafatkan dia menjadi nakirah yang telah dikhususkan. Tu. Habis settle. Tu syarat sahibul hal. Mestilah makrifah ataupun nakirah yang telah dikhususkan. Yang telah dikhususkan. Maksudnya, bila kita sebut talibun saja, itu umum sangat. Tapi bila dikaitkan mujtahidun ke apa ke, dia jadi khusus dah. Tu. Habis. Tu. Dan syarat sahibul hal lagi. Bukan. Yang ketujuh lah. Kita bagi yang ketujuh. Kaedah yang ketujuh. Mestilah hal dengan sahibul hal itu muafakat dua perkara. Sahibul hal dengan hal sama dari sudut dua perkara. Mana?
Dari sudut yang pertama, dia itu muzakkar muannas. Dari sudut yang kedua, dia itu mufrad atau muthanna atau jamak. Dua ni. Sahibul hal kalau mufrad, hal mufrad. Sahibul hal kalau muthanna, hal muthanna. Sahibul hal kalau jamak, dia kena jamak. Kalau muzakkar, muzakkar. Muannas, muannas. Itu. Hujan tu. Tu. Contoh kita bagi misal muafakat dalam bab muzakkar mufrad. Sahibul hal muzakkar, hal muzakkar. Sahibul hal mufrad, mufrad. Mana? Contoh yang tadi ya, amatan. Ja'a Zaidun rakiban. Zaidun mufrad tak mufrad. Muzakkar tak muzakkar. Rakiban mufrad tak mufrad. Muzakkar tak muzakkar. Settle. Tu. Lagi, misal muafakat dalam muannas pula. Ja'a Fatimatu rakibatan. Rakibatan tak? Tambah ta marbutah. Telah datang ia, ja'at Fatimatu. Telah datang ia oleh Fatimah, hal keadaan dia berkenderaan. Rakibatan. Rakibatan mufrad tak mufrad. Musanna tak musanna. Fatimatu mufrad tak mufrad. Musanna musanna dah. Muannas tak muannas. Bukan musanna, muannas. Tu. Muannas musanna lebih kurang sama. Lalu terbalik. Itu. Tu contohnya. Lagi. Contoh misal muafakat dalam bab muzakkar musanna. Ja'al abawani bakiyaini. Ja'al abawani, telah datang ia oleh dua orang bapa. Bakiyaini hala kaunihima. Takdir nihima pula. Hima lah dua orang. Hala kaunihima bakiyaini, sedang menangis. Menangis pula. Bakiyaini, menangis. Bakiyaini, musanna tak? Musanna tak? Musanna. Muzakkar tak? Muzakkar. Abawaini musanna, musanna. Muzakkar, muzakkar. Kena muzakkar. Kiah lah ke lain. Jamak buatlah sendiri. Jamak buat pula. Ja'at al-ummahatu bakiyatin. Bakiyatin lah. Sebab mansub bagi jamak muzakkar muannas salim adalah dengan khafat. Dengan kasrah. Khafat lah dengan kasrah. Ja'at al-ummahatu. Telah datang ia oleh mok ni. Bakiyatin, hal keadaan dia, hala kaunihinna bakiyatin, hal keadaannya ummahat itu bakiyatin, menangis semuanya. Bakiyatin jamak, muannas, al ummahat jamak, muannas. Okey, settle. Tu kaedah ke-7. Kaedah ke-8. Amil yang menasabkan hal ialah fi'il. Amil yang menasabkan hal ialah fi'il yang mengamalkan sahibul hal. Amil yang menasabkan hal mesti ada dia punya amil sebab pada hal. Maka halnya ialah fi'il yang mengamalkan sahibul hal. Yakni amil fi'il yang ada kaitan dengan sahibul hal. Maka dia itulah menjadi amil kepada hal. Ja'a Zaidun rakiban. Telah datang ia oleh Zaid, hal keadaan dia berdiri, hal keadaan dia berkenderaan. Sahibul halnya Zaidun. Mana dia punya amil? Amil dia fi'il ja'a. Sebab apa ja'a? Sebab dia ada kaitan dengan sahibul halnya. Tu senang tu. Amil bagi hal ialah fi'il yang mengamalkan sahibul hal. Fi'il yang mengamalkan sahibul hal. Bila kata fi'il di sini, maka kita tertuju sekali dengan makna fi'il. Dengan sirah isi wasah dan sebagainya. Boleh juga. Dia ada kaitan dengan sahibul hal. Habis. Tu yang ke-8. Kaedah terakhir bagi hal sebelum pindah kepada tamyiz. Yang ke-8. Yang ke-9. Tempat-tempat kedatangan hal ada 4. Tempat-tempat kedatangan hal. Macam mana hal nak mari ada 4. Yang pertama, pada isim wasaf mansub yang jatuh selepas fi'il lazim. Isim wasaf lah sebab hal kan. Isim wasaf yang mansub yang jatuh selepas fi'il lazim. Isim wasaf mansub yang jatuh ni yang ada lah. Yang jatuh selepas fi'il lazim, maka itu hal. Sebab apa? Sebab dia adalah isim mansub. Fi'il lazim itu tak ada maf'ulun bih. Maka selepasnya ada isim mansub, maka boleh dikatakan hal. Tengok jugalah. Boleh dikatakan hal. Tu. Idhab rasyidan. Tu. Idhab rasyidan. Pergilah oleh engkau. Idhab tu fi'il lazim. Rasyidan. Hala kaunihi rasyidan. Dia merupakan hal kepada sahibul hal dhamir mustatir pada idhab iaitu anta. Tu.
udkhulu aminina. Masuklah ia oleh engkau, ai hala kaunihim aminina. Hal keadaan mereka itu selamat, aman. Tu. Isim wasaf masuk yang jatuh selepas fi'il lazim, maka dia boleh jadi hal. Satu. Yang kedua, isim wasaf yang jatuh, yang ada selepas kepada fi'il muta'addi, fi'il muta'addi yang tidak di-i'rab sebagai maf'ulun bih. Tu. Dia jatuh pada fi'il muta'addi yang tidak di-i'rabkan sebagai maf'ulun bih. Isim wasaf yang mansub, yang jatuh selepas fi'il muta'addi yang bukan di-i'rab sebagai maf'ulun bih. Maka dia itu boleh jadi hal. Tu. Contoh, i'mal mukhlishan lillah. I'mal, beramalah ia oleh engkau. Mukhlishan ay hala kaunihi mukhlishan lillah. Hala kaunihi, dia merupakan hal bagi sahib hal yang mustatir pada i'mal, iaitu anta. Sepatutnya i'mal solatan ke apa, beramallah ia oleh engkau akan. Sepatutnya ada gitulah. Tapi tak, dia berbuah mukhlishan. Dan mukhlishan itu pula tak sesuai nak di-i'rabkan sebagai mansub. Beramallah ia tak sesuai di-i'rabkan sebagai maf'ulun bih. Beramallah ia oleh engkau akan ikhlas, tak kena tu. Beramal mesti beramal suatu benda yang boleh diamalkan. Apa beramal dengan mukhlishan pula? Dia nak bagi tahu beramal tu, hal keadaan beramal tu mukhlis. Tu. Okey. Udhkurillah qa'iman. Berzikirlah ia oleh engkau akan Allah Ta'ala. Allah tu maf'ulun bih tu udhkurillah qa'iman ay hala kaunihi qa'iman. Qa'iman adalah hal kepada sahib hal yang mustatir pada uzkur ay anta. Tu. Habis. Tu yang kedua. Yang ketiga, jumlah yang jatuh selepas isim ma'rifah boleh menjadikan dia hal. Jumlah. Maknanya hal sini hal jumlah. Jumlah yang ada selepas isim ma'rifah, jumlah yang ada selepas isim ma'rifah yang tidak di-i'rabkan sebagai mubtada'. Kalau isim ma'rifah dia ada selepas isim ma'rifah, yang mana isim ma'rifah di-i'rab sebagai mubtada', dia tu khabar lah. Tu. Dia itu kena jadi khabar. Dia itu kena jadi khabar. Maka dia mestilah jumlah tersebut jatuh selepas isim ma'rifah yang tidak di-i'rabkan sebagai mubtada'. Contoh, aslama Abu Bakrin. Aslama Abu Bakrin wa umruhu 38 sanatan. Jumlah apa tu? Jumlah ismiyah tu. Aslama Abu Bakrin, Abu fa'il. Aslama. Cukup dah. Dia tidak diarab, dia adalah isim ma'rifah dah. Abu Bakar isim ma'rifah. Isim alam dah, isim alam pula. Isim ma'rifah dah. Kemudian dia i'rab sebagai mubtada' tak? Tak, dia i'rab sebagai fa'il. Maka selepasnya tu ada jumlah pula wa umru ai wawul hal tu. Hal keadaan dia, hal keadaan umurnya Abu Bakar thamaniyatun wa thalathuna. Thamaniyatun adalah khabar bagi umruhu. Umru tu mubtada', hu tu mudhafu ilaih. Thamaniyatun khabar wa thalathuna sanatan. Sanatan tamyiz lah. Tu tamyiz lepas ni. Tu. Apa dia? Aslama Abu Bakrin wa umruhu thamaniyatun wa thalathuna sanatan. Dia mari jumlah selepas isim ma'rifah yang tidak diarabkan sebagai mubtada', maka itu boleh jadi hal. Kalau dia mari sebelah mubtada', dia mari jumlah selepas isim ma'rifah, tapi dia itu adalah diarab sebagai mubtada'. Contoh, Al-Qur'anu yahdi. Yahdi. Dia nak i'rab hal tak boleh, sebab yahdi akan jadi khabar. Al-Qur'anu, bermula Quran itu. Dia nak jadi, kalau nak jadikan sahib hal dia Al-Quran, dia tak boleh sebab Al-Quran tu mubtada'. Isim ma'rifah dah tapi mubtada'. Tak boleh sebab yahdi akan jadi khabar dia. Maka tak boleh. Kena ada satu benda lain jadi khabar dia. Baru boleh mari hal dia. Tu. Tu tak boleh. Dia mestilah jumlah yang ada selepas isim ma'rifah yang tidak di'irabkan sebagai mubtada'. Okey. Habis tu yang ketiga. Yang keempat, syibih jumlah yang jatuh selepas isim ma'rifah yang tidak di-i'rabkan sebagai mubtada' juga. Tadi jumlah fi'liyah. Tadi jumlah, yakni jumlah fi'liyah yang jatuh selepas isim ma'rifah. Ini pula syibih jumlah. Syibih yang tadi jumlah tak kira lah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jumlah yang jatuh selepas isim ma'rifah itu yang ketiga.
Yang keempat, syibih jumlah yang jatuh selepas isim ma'rifah yang tidak di'arabkan sebagai mubtada juga boleh jadi hal. Tu macam tadilah. Tu jaa Zaidun baina rukabi. Tu suara mazruf. Suara mazruf. Tu kalau dia kata Zaidun baina rukabin, ai baina rukabin jadi khabar. Jumlah khabar kepada Zaidun. Bermula Zaid itu antara celah-celah kenderaan. Itu jadi khabar, tak boleh. Tu. Faham? Habis. Tu dalam bab hal. Habis tu. Kemudian kita pindah kepada tamyiz pula. Dan tutuplah. Lepas tu. Tu. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Dia kata apa? At-tamyizu babut tamyizi ay hadha babun fi bayanit tamyizi. Ini suatu bab pada menyatakan tamyiz. Tamyiz ini nak membeza lah. At-tamyizu huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minadh dhawati. Kalau hal minal hayati. Tu lain. Ini minadh dhawati nak menerangkan diri suatu tu. Sebab ada sesuatu yang tidak jelas. Tu. At-tamyiz, bermula tamyiz itu ialah isim yang mansub, yang ditafsirkan, yang dijelaskan pada barang yang pada barang yakni pada isim yang kesamaran ia barang daripada segala zat-zat, segala benda-benda. Tu tamyiz. Kalau bubuh hayat tu hal. Tu nak menerangkan hal. Ini nak menerangkan diri orang tu. Tu. Diri perkara yang kita maksudkan. Apa dia? Tu. Nahwu qawlika ay dhalika nahwu qawlika. Bermula demikian itu, demikian tamyiz. Contohnya, kata engkau, tasabbaba Zaidun araqan. Telah mengalir oleh Zaid nisbah peluh. Tasabbaba mengalir. Zaidun fa'il. Araqan. Mengalir apa tu? Seolah-olah kita tanya. Mengalir natang apa tu? Sebab tasabbaba itu adalah fi'il lazim. Berpeluh ia oleh Zaid. Apa nama tu? Mengalir ia oleh Zaid. Mengalir ia oleh Zaid. Mengalir apa? Mengalir apa? Kita pun tambah araqan. Nisbah peluh. Terjemah itu. Nisbah peluh. Kepeluh tu jadi tamyiz. Watafaqqa'a bakrun syahman. Tu. Watafaqqa'a penuh ia oleh bakar. Penuh pula dah. Telah penuh ia oleh bakar. Penuh natang apa? Kita tanya lagi tu. Penuh kenapa? Syahman. Nisbah lemak. Penuh lemak. Banyak lemak. Tu. Wa taba Muhammadun nafsan. Dan telah baik ia oleh Muhammad. Nisbah diri. Nafsan. Kalau kita kata nafsuhu. Itu dalam bab taukid. Dia kena ada rabitah. Rajuk dhamir kepada muakkad dia. Ni tak ada. Nafsan. Dia bukan nafsu. Nafsu bab taukid dah. Ini nafsan. Kita nampak dia itu adalah mansub pula. Tu mansub pula. Kalau taukid dulu tu, dia ikut sahih dia. Dia ikut muakkad dia. Muakkad rafa' dia pun rafa'. Nasak dia pun nasak. Tapi ini memang tentu dah nasak. Tamyiz memang nasak selama-lamanya. Tak ada pun rafa'. Dan nafsan pula. Nampak dah itu tamyiz. Tu. Telah baik ia oleh Muhammad. Baik apa tu? Dirinya. Nisbah diri. Tu. Washtaraitu. Banyak dia bagi contoh ni. Washtaraitu 20 kitaban. Telah beli ia oleh aku akan 20. 20 apa? 20 maf'ulun bih dah. 20 apa? 20 kitaban. Nisbah kitab. Gitu. Apa faham? Tu. Wa malaktu 90 na'jatan. Banyak contoh. Telah milik ia oleh aku akan 90. 90 apa? Na'jatan. Kambing betina. Nisbah kambing betina. Nak buat sembelih kurban. Contoh. Wa Zaidun akramu minka aban. Tu. Dan bermula Zaid itu khabar. Mulia ia Zaid daripada engkau. Mulia sudut mana tu? Dia nak bubuh tamyiz juga tu. Mulia sudut mana? Bubuh aban dari sudut bapa. Nisbah bapa. Kalau dia tidak bubuh aban. Wa Zaidun akramu minka. Jelas dah. Tapi jelas dari sudut kemuliaan tu tak jelas lagi. Kita tahu dah. Kalam dah mufid dah. Jelas dah. Zaid itu merupakan lebih mulia daripada engkau. Tapi dari sudut mana? Aban. Nisbah bapa. Baru dia jelas dari sudut kemuliaan tu. Tu.
wa ajmalu minka wajhan, dan telah wa ajmalu minka wajhan, dan lebih elok daripada engkau. Wa ajmalu, ataupun kita takdirlah, Zaidun ajmalu, wa ajmalu waw tu atah berkata akramu. Zaidun ajmalu minka, bermula Zaid itu lebih cantik daripada engkau. Cantik dari sudut mana? Nisbah wajah. Wajhan. Tu. Wala yakunu illa nakiratan, dan tidak adalah ia tamyiz itu illa nakiratan, melainkan nakirah sahaja. Tamyiz dalam bentuk nakirah sahaja. Satu. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidak adalah ia tamyiz itu melainkan selepas tamam kalam. Itu syarat tamyiz. Mesti nakirah dan mesti selepas tamam kalam. Sebab tu dia panggil zinah, perhiasan sahaja. Habis. Senang tu tamyiz. Kaedah tamyiz ada dua. Kaedah tamyiz ada dua. Apa dia tamyiz? Yang pertama, tamyiz ialah kalimah yang menerangkan diri zat atau murad isim yang sebelumnya. Tamyiz ialah kalimah yang menerangkan diri zat atau murad isim yang sebelumnya. Dia nak menjelaskan murad isim yang sebelumnya. Washtaraitu 20 kitaban. Dia nak menjelaskan 20 tu apa dia? Nak menjelaskan diri 20 tu apa dia? Kitab. Tu zawat lah tu. Zat. Zat lah kitab tu. Tu. Tu yang pertama. Yang kedua, syarat tamyiz dua perkara sahaja. Syarat tamyiz dua. Yang pertama, isim jamid. Dia mesti isim jamid. Dia mesti isim jamid. Dia bukan isim wasaf. Tengok. Isim jamid pula. Maknanya, tamyiz ini isim jamid sahaja. Dia bukan isim wasaf. Isim wasaf tak boleh jadi tamyiz. Boleh dah kena situ. Ni isim wasaf ni. Bukan tamyiz ni. Ini benda lain ni. Tu. Kalau isim wasaf, dia tidak boleh jadi tamyiz. Mesti isim jamid. Kitaban jamid. Na'jatan jamid. Semua jamid tu. Wajhan jamid. Aban jamid lah kau. Dia bukan isim wasaf. Tu syarat pertama. Syarat yang kedua, mestilah isim mufrad. Mestilah tamyiz itu dalam keadaan mufrad. Isim mufrad. Itu ghalibnya. Tapi kadang-kadang boleh menjadi jamak. Tapi jarang. Biasanya dia dalam bentuk isim mufrad. Yang dalam jamak dalam Quran sebut. Dalam Quran kot ni. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul, katakanlah oleh engkau. Hal, adakah unabbi'ukum, dikabarkan kepada engkau. Bil akhsarina dengan kecuaiannya. Kecuaian engkau itu, apa dia? Kecuaian tu. A'mala. Nisbah amalan cuai. Tu. Wahum, apa? Quran. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah oleh engkau, adakah dikabarkan kepada engkau dengan kecuaian? Kecuaian apa? Kecuaian amalan. A'mala jamak. Dan dia itu tamyiz. Boleh, tak ada masalah. Tapi ghalibnya adalah isim mufrad. Habis. Esok, saat lagi petang, kalau ada rezeki lah. Boleh pula sambung. Bab istisna. Habis lah. Tak okey. Senang Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب مصاحبه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.